بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah yang saya hormati seluruh jawatan kuasa penggerak surau, dan seterusnya kepada semua sekali tetamu zuhur, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni kita masih lagi dapat dengan merasai segala kenikmatan yang masih Allah pinjamkan kepada kehidupan kita. Dalam erti kata, kita pun menyedari bahawasanya segala nikmat pinjaman yang Allah berikan ini semuanya akan dipersoalkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita memahami dengan perkara tersebut, kehidupan kita di atas dunia sebagai hamba ni adalah sentiasa bersedia untuk apa yang kita lakukan, tindakan di atas dunia ni, untuk kita nanti nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita buat, maka kita perlu bersedia dengan perbuatan tersebut bila Allah akan tanya di hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat tetamu zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Baik, pada petang ni kita sambung perbincangan kita daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan dalam perbincangan kita ni masih lagi dalam bab dosa berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan solat. Cuma kita berada dalam tajuk kecil yang terakhir bila cerita tentang bab solat ni, iaitu berkaitan dengan solat fardu Isyak dan juga solat subuh para jemaah sekalian. Dia satu tajuk yang khusus untuk bahagian yang akhir ni berkaitan dengan solat, iaitu dua waktu. Yang pertama nama dia solat Isyak, yang kedua ialah solat subuh. Kenapa dua solat ni saja yang disebut, yang sampaikan tahap dibincangkan para jemaah sekalian? Apakah solat fardu yang waktunya lain, zuhur, asar, maghrib tersebut tidak menjadi satu waktu-waktu yang penting? Semua tu penting, tetapi dalam sesuatu yang penting tu ada jauh lebih besar yang kadang-kadang kita biasa terlepas pandang. Dan bila sebut dengan solat Isyak dan juga dengan solat subuh, inilah kalau kita tengok dua waktu yang sangat berat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Apatah lagi kalau contoh dalam suasana majlis ilmu, dalam masjid surau, tak risau sangat para jemaah sekalian. Contohnya datang solat maghrib ataupun lepas maghrib datang kuliah. Bila datang kuliah sampai masuk waktu Isyak, Isyak tu solat sama-sama berjemaah. Yang tu mudah sikit, alhamdulillah, tak jadi satu benda yang berat. Tapi yang jadi beratnya apabila kita tidak bersama-sama dalam majlis ilmu tersebut. Contohnya kita ada musafir pergi mana-mana, ataupun kita pergi keluarlah ke mana sekalipun para jemaah sekalian, selain daripada kita hadir dengan majlis ilmu. Biasa maghrib tu kita buat alhamdulillah, tapi part Isyak ni kata tak apa, nanti dulu balik rumah. Dan bila dah balik rumah pula para jemaah sekalian, dia jadi satu perkara yang besar dan berat kita nak buat. Dak balik rumah tu pula otak ni mula fikir yang Isyak ni waktu dia panjang selagi tak jumpa subuh para jemaah sekalian. Betul tak dinafikan, waktu solat Isyak ni waktu yang panjang sekali di antara waktu-waktu yang lain dalam 5 solat fardu para jemaah sekalian. Selagi tak jumpa subuh, selagi itulah kita boleh buat solat Isyak. Cuma di sini perkara yang perlu kita berhati-hati dan kita melihat kepada bagaimana tahap diri kita, dan kita sendiri yang faham, kita boleh nilai para jemaah sekalian. Contoh setengah orang dia kata, tak apa Ustaz, saya Isyak ni biasa saya nak buat waktu bila? Waktu 1/3 daripada waktu malam. Pukul 3:30 pagi saya akan bangun dan saya akan buat solat fardu Isyak. Ataupun biasa sebelum daripada subuh, 1 jam sebelum subuh saya akan bangun dan tunaikan solat fardu Isyak. Boleh, silakan. Kalau memang kita tahu diri kita ni jenis memang mudah boleh bangun malam istiqamah para jemaah sekalian. Tapi kalau macam kita, saya ni tak berapa nak bangun malam, kita duk takut bangun-bangun je lagi dah masuk subuh dah. Bangun-bangun je lagi habis dah waktu Isyak tu, dah tamat tempoh. Maka sebaiknya kalaulah begitu keadaannya, kita awalkan waktu solat tersebut sebelum daripada tidur. Sebab ni dua waktu yang sangat kritikal. Dan perkara ni disebutkan dalam huraian kitab, iaitu keharusan untuk menghadiri solat Isyak dan juga solat subuh adalah lebih diutamakan secara berjemaah. Maka kerana itulah baginda Nabi SAW telah bersabda, inna hataini salataini asqalus salawati 'alal munafiqin, ya'ni al-'isha'a wal fajra, walau ya'lamuna ma fihima minal ajri la atauhuma walau habwan. Yang bermaksud, sesungguhnya kedua-dua solat ini, iaitu solat Isyak dan juga subuh, adalah sangat berat buat dikerjakan oleh orang-orang yang munafik.
Dan seandainya mereka itu mengetahui tentang ganjaran yang disediakan untuknya, nescaya mereka akan mendatangi dengan kedua solat tersebut walau dalam keadaan merangkak sekalipun. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ni hadis cerita berkaitan dengan keharusan untuk datang tunaikan solat isyak dan subuh ni secara berjamaah para jemaah sekalian. Kenapa berjamaah? Sebab berjamaah ni sebenarnya dia sebagai satu simbolik untuk kekuatan kita orang Islam para jemaah dirahmati Allah. Tak percaya kalau kita duk buat sesuatu secara individu ataupun secara fardi para jemaah sekalian, berbanding dengan amalan secara jama'i, secara berjamaah, mana yang lebih kita dapat kekuatan? Yang berjemaah itu kita akan lebih banyak dapat kekuatan daripada berseorangan. Solat sendiri dekat rumah, beza rasa dia kalau solat berjemaah di surau dan juga masjid. Kalau di rumah ni kita seorang dengan diri kita para jemaah sekalian, belum kira dengan situasi ataupun suasana semasa kita tengah buat solat tersebut. Kadang-kadang tengah duk solat naik bau makanan yang sedap, pulut durian sebagai contoh. Kan bau pula serawa durian. Masa tu para jemaah sekalian, kekuatan hati ni dia jadi lain. Bau cepat sikit ni nak solat, bau dia tak boleh tahan para jemaah sekalian. Tengah-tengah solat pula macam-macam. Ni cerita solat seorang dekat rumah. Tapi beza kalau kita dok datang masjid, datang surau, kita buat secara berjemaah. Pertama, situasi itu memainkan peranan yang sangat penting bila kita berada dalam keadaan tersebut. Datang masjid surau, tak ada nak jumpa sangat, bau habis kuat pun kadang orang buat ceramah perdana solat isyak, bau kambing bakar sebab ada jamuan. Habis kuat tu dah para jemaah sekalian. Tapi jaranglah selalu tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam bankrupt juga surau masjid para jemaah sekalian. Jadi nak sebutnya, bila kita datang ke suasana tu ada dengan suasana berjemaah, kena pula ada dengan imam para jemaah sekalian. Kita duduk sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita secara berjemaah. Bila duduk baca surah Fatihah tu, amin tu dibaca secara serentak, secara berjemaah. Dekat situ kita dapat lahirkan satu kekuatan syok dan seronoknya datang solat berjemaah. Cuma yang disebutkan, ditekankan di sini, yang besar kita kena cuba usahakan jemaah apa dia? Isyak dan juga subuh. Ni dua waktu kritikal para jemaah sekalian. Terutama hari kita kerja, kan, hari kerja. Sebab tu saya kadang respect dan kagum. Ada setengah tempat jadual kuliah bulanan saya tu, dia seorang hamba Allah ni memang istiqamah, memang saya duk perhati, memang saya duk nampak para jemaah sekalian. Bila time kuliah, maknanya bukanlah kuliah saya, mungkinlah kuliah jadual ustaz-ustaz yang lain pun ada sama para jemaah sekalian. Kita duk sangka gitu. Sebab apa? Bila time dia ada kuliah, bila duk datang, mesti nampak dia akan datang dalam lebih kurang 15 minit, 10 minit sebelum masuk waktu isyak. Dan dia datang dalam keadaan masih beruniform kerja dia para jemaah sekalian. Ada sekali saya berpeluang bila duk jumpa, tanya dengan dia. Habis daripada salat isyak, tanya dekat dia, "Tuan, baru balik kerja?" "Ya, saya baru balik kerja." "Kerja dekat mana?" "Kerja tu dekat belah setapak sana." Duduk masa tu saya kuliah di Putrajaya para jemaah sekalian. Kuliah di Putrajaya, duk pakai baju uniform. Memang setiap hari ke tuan gini? Alhamdulillah setakat ni dapat kekuatan setiap hari ustaz. Dah seronok bila gini. Maknanya bila habis daripada kerja, kadang-kadang saya keluar lewat sikit nak elak jam, ataupun kadang-kadang duk keluar, alhamdulillah boleh sampai maghrib. Kadang biasanya bila waktu time masuk awal macam sekarang ni, memang tak sempat maghrib dekat mana-mana tepi jalan, perhentian dan sebagainya. Lepas daripada tu saya terus siap-siap bagi tahu awal dekat isteri, abang terus pergi ke surau dulu. Habis daripada isyak nanti baru abang balik. Tambah pula waktu sekarang awal masuk. Bila masuk atau awal, kadang habis kurang pun 8.30, 8.45 tu habis dah selesai semua kuliah dengan solat isyak. Maka balik rumah masih ada masa lagi para jemaah sekalian. Dia kata apa? Tiap-tiap hari. Sebab apa? Kalau saya duk balik rumah ustaz, saya memang ada hasrat, memang kalau boleh nak datang solat berjemaah. Sebab apa? Siang saya tak berpeluang. Zuhur, asar, subuh tu pun kadang-kadang tengok pada waktu.
Tengok pada waktu, kalau ada waktu masuk awal macam sekarang, Alhamdulillah. Tapi kalau macam sebelum daripada ni, waktu subuhnya lewat, maka saya tak boleh sempat nak jemaah subuh. Jadi saya nak jaga jemaah saya dalam sehari 5 waktu tu, siang memang payah saya nak dapat. Sebab saya kerja. Jadi bila balik maghrib ni kadang tepi jalan. Jadi Isyak ni lah saya masa yang ada. Sebab tu saya datang sini kadang biasa 15-10 minit sebelum nak masuk waktu Isyak, dapatlah dengar sikit kuliah majlis ilmu, lepas tu solat Isyak berjemaah. Kalau saya yakin saya balik rumah, walaupun saya ada kekuatan nak datang semula, ada niat nak datang berjemaah, tapi dia punya potensi tu sangat kurang. Bila dah balik rumah dia akan jadi lain para jemaah sekalian. Jadi ni saya bila duk dengar gitu, Allahu Akbar. Kita pun kadang, yalah, sebab tu kadang kita orang ni beza lain-lain. Kita tak boleh mengukur, menilai hanya sekadar dengan penglihatan mata kita para jemaah sekalian. Makna dia jauh lebih hebat para jemaah dirahmati Allah. Baik, ini yang disebutkan di antaranya dalam hadis. Kalaulah orang itu mengetahui, setiap hamba tu mengetahui tentang bagaimanakah disebutkan kelebihan-kelebihan untuk solat Isyak dan solat subuh, maka dia akan jaga dengan sebaiknya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan daripada Uthman bin Affan, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghadiri dengan solat Isyak berjamaah, maka dia akan mendapat pahala solat separuh malam. Dan sesiapa yang solat Isyak dan subuh berjamaah, maka dia telah mendapat pahala seperti pahala solat di sepanjang malamnya. Itu 2 waktu. Yang datang solat Isyak akan diberikan dengan ganjaran pahala seperti mana melakukan ibadat solat separuh malam saja para jemaah sekalian. Tapi kalau tambah dengan satu lagi, Isyak plus dengan subuh dapat jaga buat berjemaah, maka dia akan dapat pahala seperti mana solat dilakukan sepanjang malam. Cuma hadis ni bila duk sebut cerita macam ni, jangan pula setengah kita ni duk kira macam mana. Tak apa, kita duk jaga Isyak dan juga subuh, qiyamul lail kita tak payah buat langsung dalam hidup. Jangan duk fikir gitu pula para jemaah sekalian. Setengah orang dia fikir gitu. Dia duk fikir, oh sebab apa dia? Sebab dia punya ganjaran, dia punya kelebihan tu ada disebut cerita dalam hadis, iaitu umpama solat sepanjang malam. Bila solat sepanjang malam, cukuplah jaga jemaah Isyak dan subuh saja. Jangan. Makna nak cerita kelebihan di sini, kalau yang lebih baiknya kita dapat jaga di antara 2 waktu solat ini dilakukan dengan secara berjemaah. Sekarang subuh awal para jemaah sekalian. Bila subuh awal, ambil kesempatan masa, siap-siap terus datang jemaah subuh dulu para jemaah sekalian. Bila duk kira kadang kalau hari Jumaat, duk imam duk baca surah Sejadah pun masih boleh sempat lagi para jemaah sekalian. Kadang bila baca surah Sejadah tu, habis kuat pun 6 suku, 6.20 selesai. Tapi itu rakaat yang ketiganya tak baca Al-Insan lah para jemaah sekalian. Itu kalau saya buat, saya bertugas imam 3 di tempat surau kawasan perumahan saya. Bila baca sejadah, lepas tu sampai masa rakaat yang ketiga tu memang tak baca Al-Insan. Kita habiskan muka surat yang ketiga pada surah As-Sajadah, alhamdulillah boleh sempat 6 suku 6.20 habis, boleh selesai solat para jemaah sekalian. Tapi macam tu pun ada juga para jemaah sekalian. Adalah kadang, itu biasalah komen, biasa jadi imam ni orang komen tu lain macam sikit. Dia kata, ustaz, bila duk muda, imam duk muda ni naik duk jadi imam ni, kita ni yang berusia ni kadang kita duk hafal surah, duk baca surah ni, waktu solat ni lah masa yang kita nak ulang kaji, nak tengok. Cuba kalau hari Jumaat tu tambah sikit dengan rakaat ketiga baca Al-Insan. Kan dia suruh tambah para jemaah sekalian. Bila gitu kita pun nak kata, alah biasa macam tu kadang tak ramai, dia minoriti dalam 1-2 orang je para jemaah sekalian. Bila gitu saya sebut, Haji, bukan saya tak nak baca. Kalau duk baca kan, cuba Haji duk bayang di belakang kita ni ramai orang yang majoritinya bekerja daripada yang tidak bekerja. Takut bila saya duk baca lajak waktu, maka disebabkan dengan itu satu masa nanti orang dah terus set
tak nak datang kat surau ni, tempat ni tak nak jemaah kat sini. Sebab apa dia? Drag dia punya waktu tu, akhirnya tak boleh nak sempat kejar masa dan sebagainya. Jadi okeylah, at least dia kita dapat pagi-pagi pahala dengan baca surah sejadah, buat sujud sejadah, it's okay. Al-insan tu tak apa, dia boleh study lepas daripada habis daripada solat. Itu biasa para jemaah sekalian. Baik muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya disebutkan dalam satu kisah yang berlaku yang diceritakan daripada Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu taala. Baik, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri ni di antara salah satu nama yang merupakan salah seorang daripada tokoh guru kepada orang-orang yang mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang mengumpul hadis Nabi? Iaitu Kutubus Sittah, yang kita sedia maklum antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan sebagainya para jemaah sekalian. Jadi di antara Kutubus Sittah tersebut, imam-imam ini, mereka ni ada guru-guru mereka juga. Di antara tokoh guru mereka inilah yang namanya Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Dan beliau wafat pada tahun yang ke-235 Hijriyah para jemaah sekalian. Lama dah dan wafat para jemaah sekalian. Baik, kata Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, dia cerita, saya belum pernah ketinggalan untuk melakukan salat Isyak dengan berjemaah walaupun sekali. Maka ketika satu peristiwa datang kepadaku pada satu malam seorang tetamu, dan kerana itu saya telah disibukkan oleh melayannya, sehinggalah saya ketinggalan untuk solat Isyak dengan berjemaah. Lalu saya keluar hendak bersolat jemaah, dan saya terus mengelilingi semua masjid-masjid di kota Basrah. Tetapi saya dapati mereka sekalian telah selesai bersolat dan masjid-masjidnya pun sudah ditutup. Kemudian saya pun pulang ke rumah dengan hati yang amat menyesal sekali. Lalu saya mengatakan pada diri saya, memang telah disebutlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pahala salat jemaah itu adalah berlebihan pahalanya dengan 27 kali ganda daripada salat bersendirian. Dan akhirnya saya mengerjakan solat Isyak itu sebanyak 27 kali untuk mendenda diri saya. Maka barulah kemudiannya saya tidur dalam keadaan yang selesa dan lena para jemaah sekalian. Subhanallah para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ini kisah orang-orang hebat. Mana tak hebat, dia ni pun di antara tokoh guru, di antara pengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan sikap dia sampai tahap begitu para jemaah sekalian. Maka para jemaah dirahmati Allah, dia sebut satu ketika dia memang tak pernah tinggal datang solat jemaah, terutamanya waktu disebutkan ni adalah solat Isyak, dia tak pernah tinggal. Tapi satu hari datang tetamu dekat rumah dia. Bila datang tetamu ni, ya di situ keutamaan juga untuk kita mengutamakan ikram, memuliakan tetamu yang hadir para jemaah sekalian. Bila dia duk layan tetamu, sampai akhirnya disebabkan dia duk layan tetamu tersebut, maka Isyak ni jadi tak dapat nak datang. Ibarat kalau kita waktu malam, tetamu datang lepas maghrib, sampailah masuk pukul 9, pukul 10, lebih kurang gitu cerita para jemaah sekalian. Bila kita duk sibuk layan, maka dia sebutkan tak dapat aku tunaikan Isyak pada malam tersebut. Habis saja tetamu balik, aku terus keluar untuk pergi ke masjid-masjid di sekitar kota Basrah untuk melihat mana lagi yang masih ada salat Isyak secara berjemaah. Tapi bila aku duk tengok, nyata dan jelas segala masjid yang ada di sekitarnya pun telah ditutup kerana dah selesai salat jemaah. Bila dah selesai, dia balik ke rumah dalam keadaan hati yang penuh dengan rasa penyesalan. Nampak menyesal para jemaah sekalian. Sebab apa dia? Tak dapat datang solat berjemaah fardu Isyak. Kita benda hari ni, kita duk tanya diri kita, nak kata menyesal tak datang solat jemaah tu payah para jemaah sekalian. Maka nak timbulkan sampai rasa dekat dalam hati ni, solat jemaah tak dapat buat sama ni, rasa serba salah, rasa tak kena, benda tu payah para jemaah dirahmati Allah sekalian. Pada saya lah para jemaah dirahmati Allah. Baik muslimin muslimat dirahmati Allah. Lalu bila dia berada dalam perasaan penyesalan tersebut, sampailah dia balik di rumah,
Bila balik dekat rumah, apa yang dilakukan sebelum daripada tidur, bila dia membayangkan kelebihan solat berjemaah itu 27 kali ganda, maka dia sebagai denda pada diri dia, dia tunaikan sebanyak 27 kali para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ini hebat kisah orang-orang tokoh-tokoh dahulu, para jemaah dirahmati Allah. Nak cerita dekat sini, bukanlah nak suruh kita lepas daripada ni, mana yang tak datang solat jemaah, buat satu waktu tu 27 kali. Tak para jemaah sekalian. Kalau duk buat gitu, alamat dia para jemaah sekalian, panjang masa solat. Kan hari ni Zuhur yang tak datang jemaah, kejap lagi buat 27 kali solat Zuhur. Baru Zuhur, duk cerita lagi waktu-waktu yang lain para jemaah sekalian. Jadi dekat sini, kisah riwayat ni nak cerita bagaimana sejauh mana kita menitik beratkan tentang kehadiran solat berjemaah, terutamanya solat fardu Isyak, dan juga yang dinyatakan ialah solat fardu subuh. Semua ni atas pada diri kita para jemaah sekalian. Macam mana tahap kita punya merasakan kepentingan untuk hadir lakukan solat secara berjemaah, semua jawapannya ada pada diri kita. Ada setengah orang, dia rasa tak apa, tak kisah sangat, asal buat, asal solat je, benda tu wajib, buat dapat pahala, kalau tinggal dosa, maka kira eloklah aku dah buat. Tak payah duk fikir jauh sangat nak pergi sampai pada solat jemaah. Ada setengah orang tak para jemaah sekalian, dia duk rasa, ya benda tu wajib memang buat, tapi takkan takat tu saja dalam hidup kualiti kita sebagai hamba. Apa peningkatan yang perlu kita buat? Ya, kita duk jaga salat fardu 5 waktu, usaha pula jaga dapat buat dengan secara berjemaah, yang mana di sana diceritakan 27 kali ganda pahalanya berbanding dengan solat bersendirian. Ini cerita bab tentang solat Isyak dan juga solat fardu subuh. Terutamanya waktu subuh. Kalau kita duk tengok antara banyak dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah ada sebut wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Di antara banyak-banyak waktu solat pagi itulah nama dia solat subuh, yang Allah bersumpah demi waktu fajar, demi waktu subuh. Kerana apa dia? Orang yang tahu dengan kelebihan solat subuh dilakukan para jemaah sekalian, terutamanya dibuat dengan secara berjemaah, maka dia akan jaga usaha datang walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Tambah pula lepas subuh tu, dia masih lagi dalam kategori situasi waktu yang suasana pagi para jemaah sekalian. Sebab tu waktu pagi banyak juga Allah cerita dalam Quran. Selain daripada wal fajr, Allah cerita wadduha, demi waktu duha para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi benda ni sama-sama kita cubalah usaha. Sebab tu kadang ada hikmah bila kita duk nampak yang kita kena duk kerja, keluar pagi, baliknya petang. Pagi yang kita keluar itulah hikmah dia untuk apa dia? Dapat melatih, mendidik diri kita, dapat hadir solat berjemaah para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dapat menjaga waktu solat subuh kita para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kadang-kadang saya ingat pesan guru saya. Dia kata, kamu kalau nak jaga subuh tu berjemaah, kalau ada kuliah subuh, kamu pergi dengan kuliah subuh tersebut. Guru saya pesan. Sebab apa dia? Dengan daripada cara dan kaedah itulah, di antara kaedah nak mendidik diri kita, boleh dapat solat subuh ditunaikan secara berjemaah. Kalau tidak ada benda tu, maka itu satu ujian yang besar pada diri kamu dalam kehidupan. Sebab apa? Para jemaah sekalian, betul. Kadang bila ada program pagi, kadang bila ada kuliah subuh, masa itulah di antara masa yang terbaik kita boleh keluar awal pagi para jemaah sekalian. Kena pula ada jadual saya duduk di Bangi Bukit Mahkota Seksyen 5 sempadan nilai. Ada satu jadual bulanan saya di Shah Alam Seksyen 11 para jemaah sekalian. Kalau perjalanan hari biasa, hari kerja, memang makan masa sejam lebih. Sebab tu bila dia duk tanya nak masuk slot untuk kuliah jadual bulanan, saya kata hari biasa kuliah maghrib, minta maaf saya tak berani. Sebab takut daripada sana nak sampai tu masa dia berjam-jam para jemaah sekalian. Maka dapat dengan kuliah subuh. Bila kuliah subuh daripada Bangi sana nak pergi ke Shah Alam Seksyen 11, lebih kurang dalam sejam dah dalam perjalanan para jemaah sekalian. Sejam perjalanan.
tolak kalkulat dengan waktu nak bangun para jemaah sekalian, nak siap mandi dan sebagainya. Jadi maka sebab tu hikmah contoh kita gini pun alhamdulillah dapat keluar kerja awal pagi. Masa ni kita boleh dapat jaga kewajipan kita pada Allah, iaitu solat subuh. Baik, kesimpulan daripada tajuk tersebut, solat itu adalah pertalian diri di antara manusia dengan Tuhannya, yang mana dengan mengerjakannya dapatlah diukur setakat mana kepatuhan manusia itu kepada perintah Tuhannya, supaya ia tergolong manusia yang muslim, yang benar-benar mengasihi Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptanya, agar dengan itu dia pula akan mendapat keredaannya. Jikalau tidak, apalah gunanya kita semua mengaku diri menjadi hamba kepada Tuhan dan mengakui kekuasaannya yang tiada tanding dan serupa lagi, padahal ucapan kita itu tidak melebihi hanya sekadar kata-kata di bibir sahaja, tidak dari kenyataan. Bukankah itu dinamakan sebagai palsu? Para jemaah sekalian, kesimpulan dekat sini dia sebut balik dalam bab pengajian awal kita dulu, dalam permulaan cerita kisah bab dosa-dosa besar tentang meninggalkan solat. Dia tekankan bahawa solat itu adalah di antara salah satu pertalian manusia dengan hamba, iaitu pencipta. Inilah cara kita nak berkomunikasi dengan kaedah yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, bagaimanakah dikatakan seorang itu dia beriman, dia mengaku bahawasanya Allah Ta'ala itu menciptakan segala-galanya, Allah yang maha hebat, maha kuasa, dalam keadaan masa yang sama masih lagi tidak melaksanakan ketaatan dan juga kewajipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hanya sekadar sebutan di mulut saja yang ramai orang boleh sebut, tapi tidak daripada sudut tindakannya para jemaah sekalian. Baik, yang seterusnya, lalu sesudah membentangkan perkara dosa meninggalkan solat dan hukumannya di dalam kacamata Islam, maka penyusun buku ini membawa kita tentang mengenal daripada hal bahaya-bahaya melengahkan solat daripada waktunya dengan sebab ataupun tanpa sebab, dan diterangkan juga cara menyempurnakan solat, keutamaan setengah solat atas yang lain, dan membicarakan sekali daripada hal solat berjemaah yang sangat dituntut oleh Islam, dan juga tidak ketinggalan daripada hal anak-anak apabila patut disuruh untuk mula bersolat. Itu dia simpulkan daripada keseluruhan tajuk-tajuk yang kecil kita pernah bincang sebelum daripada ni. Kalau kita ingat balik, mula daripada tinggal solat berdosa, dan kalau kita ingat yang kedua pula lagi, orang yang solat tetap dapat dosa walaupun dia solat. Sebab apa? Dia termasuk dalam kategori orang yang melengahkan solat, maka dia disebut sebagai orang yang leka dengan solatnya. Yang kedua. Yang ketiganya pula, dia melakukan ibadat solat, tapi dalam keadaan dia mengakhirkan waktu solat, sama seperti mana tadi para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dan juga yang seterusnya kita lihat, iaitu di antara penyempurnaan solat, cara melakukan solat yang sempurna. Cuma benda tu dia tak dihuraikan secara detail daripada setiap pergerakan, bermula daripada awal sampai memberi salam. Kalau bab tu kita kena bawa tarik keluar satu khusus perbincangan berkaitan dengan cara solat yang sempurna. Dan dia sebenarnya mula daripada niat, barulah sebelum niat tu daripada ketika mengangkat ambil air wudu sampailah duk bagi salam para jemaah sekalian. Dan termasuk dengan yang tajuk kita pernah bincang, iaitu tuntutan solat secara berjemaah. Baik muslimin muslimat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Demikian di antara tajuk dosa yang keempat, iaitu berkaitan dengan dosa meninggalkan solat. Baik, kita masuk kepada dosa yang kelima. Dosa yang kelima daripada kategori dosa-dosa besar ialah dosa bagi orang yang menahan keluarkan zakat para jemaah dirahmati Allah. Ni makna jenis ada orang yang dia layak kena keluarkan zakat, tapi dia duk tahan diri dia daripada keluarkan zakat. Sebab apa dia? Sebab takut duitnya makin berkurang para jemaah sekalian. Ada jenis orang gini para jemaah sekalian. Dia tahu dah, dia sedar yang dia ni dalam terutamanya berniaga, terutamanya para jemaah sekalian.
Kan dia sedar bila dia berniaga dengan pendapatan-pendapatannya para jemaah sekalian, sepatutnya dia boleh dah layak untuk keluarkan zakat. Dah cukup haulnya para jemaah sekalian. Tapi disebabkan kerana sayangkan duit, tak naklah keluar. Keluar zakat ni banyak juga nak kena keluar. Tapi sebenarnya dia kena sedar yang banyak keluar tu banyak juga yang dapat sebenarnya para jemaah dirahmati Allah. Baik, dalam bab menahan keluarkan zakat, Islam mewajibkan zakat ke atas umatnya. Tidak secara mutlak, bahkan ke atas siapa yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu umat yang lemah, yang tidak berpunya ataupun yang kurang berkemampuan untuk memenuhi dengan kehendak sara hidup hariannya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180 yang bermaksud, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka daripada kurnianya itu menyangka bahawa kebakhilan itu adalah baik bagi mereka. Jenis macam tu, dia ada harta, dia rasa dengan bakhil dia tu baik untuk diri dia para jemaah sekalian. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka tahan dengan cara bakhil itu akan dikalungkan kelak pada lehernya di hari kiamat. Tu balasan kepada orang yang bakhil untuk mengeluarkan hartanya, terutamanya dari sudut bab zakatnya dalam kehidupan. Baik, bila sebut zakat ni muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat di antara dalam perbincangan berkaitan dengan golongan-golongan yang layak untuk menerima zakat ataupun disebut sebagai golongan-golongan asnaf para jemaah sekalian. Dalam golongan asnaf ni dia ada 8 perkara. Cuma kadang ada yang tersalah faham, kita duk ingat jadi 7 para jemaah sekalian. Sebab apa 7? Dalam yang pertama, yang kedua tu sebenarnya berbeza para jemaah sekalian. Apa pertama, yang kedua? Iaitu pertama fakir, yang kedua adalah miskin para jemaah sekalian. Fakir dan miskin adalah kategori beza, dia bukan sama. Tapi setengah orang nak sebut bagi zakat pada siapa? Bagilah ni pada fakir miskin. Dia nampak macam satu kelompok yang sama para jemaah sekalian. Kalau ikut pada makna tafsiran fakir dan miskin adalah makna yang beza para jemaah sekalian. Baik, kita tengok. Golongan yang pertama ni nama dia adalah fakir, yang layak untuk boleh menerima zakat dan termasuk dalam golongan asnaf. Fakir ni orang yang bagaimana? Iaitu seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta ataupun tidak mempunyai sebarang pekerjaan ataupun menerima pendapatan daripada sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai pada 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya, dan tidak sampai 50% daripada belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungannya. Ni yang dimaksudkan dengan fakir. Bahasa mudah fakir ni dia zero terus para jemaah sekalian. Zero ni makna apa dia? Dia orang yang tak ada mempunyai apa-apa harta, sumber pendapatan, celah mana pun dia tak ada sumber pendapatan yang boleh dapat para jemaah sekalian. Termasuklah juga dengan apa dia? Pekerjaan. Tapi kalaulah kita nak tengok zaman hari ni, yang kategori betul-betul fakir ni memang masih ada. Cuma kita kena cari betul-betul para jemaah sekalian. Tapi selagi mana dia ada kerja yang boleh dibuat para jemaah sekalian, itu tengok pula dari sudut berapa banyak. Dari sudut berapa banyak pekerjaan yang dia buat, keuntungan yang dia dapat hasil daripada kerja. Contoh kalau dia berniaga nasi lemak tepi jalan saja para jemaah sekalian, dia masih ada sumber pendapatan. Dari sumber pendapatan dia duk berniaga nasi lemak tu, tengok pula berapa daripada sudut tanggungan dia para jemaah sekalian. Dan daripada tanggungan itu capai tak pada 50% lebih ataupun kurang para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi dekat situ duk tengok-tengok, rata-ratanya kalau sekadar itu saja pekerjaan boleh layak dapat termasuk golongan asnaf. Tapi dia bukan kategori yang fakir, dia mungkin masuk dalam bab kategori yang miskin para jemaah sekalian. Yang fakir tu begitu. Yang kedua, nama dia adalah golongan miskin para jemaah sekalian. Yang miskin ni pula bagaimana? Miskin ialah seseorang yang mempunyai pekerjaan ataupun hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya, tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. Ini yang rata-rata masih ramai dan banyak lagi dalam masyarakat kita para jemaah sekalian.
Dia kerja ada, dia ada kerja dan ada sumber pendapatan. Berniaga kuih saja dia duk berniaga. Nasi lemak saja duk berniaga. Kedai runcit saja duk berniaga. Tapi kedai runcit tu tak mau tu besar juga para jemaah sekalian. Kedai runcit banyak duk barang-barang. Ni dia berniaga harian nasi lemak, masak awal-awal pagi, lepas tu nak kena jual, lepas tu sampai tengah hari rehat kerja, lepas tu nak kena pergi pasar balik untuk buat esok punya para jemaah sekalian. Jadi yang kategori miskin ni adalah yang dia ada pekerjaan ataupun hasil pendapatan, cuma dalam masa yang sama tidak mencukupi untuk tampung keperluan harian dan juga tanggungan-tanggungan di bawahnya para jemaah sekalian. Kebanyakan yang kita nampak hari ni, majoritinya golongan asnaf yang boleh dapat kategori miskin. Fakir ni pun ada, cuma yang tu kena cari betul-betul. Yang ketiga, muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga nama dia amil. Amil ni adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat, sama ada secara bentuk individu ataupun organisasi untuk mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat, termasuklah pungutan, agihan, urusan keuangan dan sebagainya. Bahasa mudah amil ni orang perantaraan pertengahan kepada mana-mana organisasi ataupun badan-badan zakat dan sebagainya yang berkuasa untuk melaksanakan projek-projek berkaitan dengan pungutan zakat, serahan zakat, wakaf dan sebagainya. Ini kategori amil. Sebab tu bila nak dekat dengan Ramadan para jemaah sekalian, ramai kadang-kadang banyak di kawasan-kawasan karya Masjid Surau nak jadi amil zakat. Sebab apa? Dia memang ada peruntukan dekat situ. Jangan duk kata para jemaah sekalian yang duk amil zakat ni duk makan duit zakat, kata itu ini dan sebagainya. Dia memang ada bahagian peruntukan dekat situ para jemaah dirahmati Allah sekalian. Termasuklah yang bekerja di bahagian zakat sendiri para jemaah sekalian. Dia yang menguruskan harta orang-orang yang duk bayar zakat, dan ada beberapa persen di situ yang mereka boleh gunakan, tapi dengan syarat tujuan-tujuan yang baik. Tujuan-tujuan contoh program aktiviti-aktiviti syarikat, untuk memantapkan syarikat, warga kerja dan sebagainya. Contoh macam baru ni beberapa minggu yang lepas ada sebuah program dengan zakat Pulau Pinang para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dia buat di Perak para jemaah dirahmati Allah. Dia buat 3 hari 2 malam. Duk sembang-sembang cerita macam mana dia semua dalam tu dicampur. Bahagian pungutan, bahagian agihan, bahagian yang customer service, bahagian yang kempennya para jemaah sekalian, semua duk campur lebih kurang dalam 120 orang daripada zakat Pulau Pinang para jemaah dirahmati Allah. Jadi dalam tu banyaklah duk cerita mengurus zakat, pengagihan dan sebagainya, terutamanya bonding dalam pekerjaan para jemaah sekalian. Ini amil. Yang keempat ialah mu'allaf. Ini kita maklum, iaitu mereka yang telah dijinakkan hatinya ataupun mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk terima Islam ataupun yang memeluk agama Islam. Sebab tu tak ada masalah nampak jumpa orang-orang mu'allaf yang contoh kalau dekat masjid negeri biasa banyak. Masjid negeri Shah Alam lepas Jumaat kadang-kadang setiap minggu ada para jemaah sekalian orang mengucap syahadah masuk Islam para jemaah sekalian. Lepas tu bila sambil bersalam ada yang nak hulur, nak bagi niat sebagai zakat dan sebagainya, maka boleh para jemaah dirahmati Allah, dia boleh terima dengan wang zakat tersebut. Yang kelima ialah ar-riqab. Ar-riqab ni ialah memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan juga penaklukan, sama ada daripada segi cengkaman fizikal ataupun mental, seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang yang tertentu, hamba yang dimerdekakan oleh tuannya. Tapi hari ni pun kita kena tengok juga golongan ar-riqab yang dibebaskan daripada tuannya, daripada bosnya, para bahasa mudah para jemaah sekalian, kadang dia ni berharta juga para jemaah sekalian. Bukan biasa-biasa juga kan. Bila dia bebaskan, dia sebagai hamba dulu pernah bekerja khidmat dan sebagainya, maka tengok dia ni banyak duit juga para jemaah dirahmati Allah. Itu pun kita kena nilai dengan baik. Baik, yang keenam para jemaah sekalian, al-gharimin. Al-gharimin ni bahasa Arab maknanya orang yang berhutang para jemaah sekalian. Baik, orang berhutang bagaimana yang boleh diterima zakat? Golongan yang berhutang untuk memenuhi dengan keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya ataupun masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Maknanya orang yang berhutang disebabkan hutang tu disebabkan keperluan harian dia. Contoh, pergi kedai maklimah,
Mak limah contohnya para jemaah sekalian kedai runcit, kak saya masuk buku ambil beras, ambil gula, ambil minyak, masuk buku 35 dulu. Nanti ada rezeki saya bayar kemudian. Ini nak penuhi keperluan hidup para jemaah sekalian. Kalau tidak dengan tu, beras dia tak ada dah. Dengan duit pendapatan dia pun tak ada dah para jemaah sekalian. Jadi dia terpaksa guna dengan cara gitu. Kita dapat jumpa orang gitu, kita jumpa dan kita boleh bagi zakat pada dia. Bahkan kadang-kadang rezeki lebih kita boleh bayarkan untuk dia para jemaah sekalian. Tapi kena tengok juga, ada setengah jenis orang dia bukan golongan gharimin yang mana dia tak mampu. Dia mampu tapi dia jenis habit suka macam tu. Kan dia berata para jemaah sekalian. Pergi kedai orang tu, tak, macam biasa masuk buku 35 hujung bulan saya bayar. Kan dia malas jenis biasa suami dia duk bagi sebulan sekali waktu time hujung bulan para jemaah sekalian. Biasa suami duk bagi 1,000 contoh para jemaah sekalian. Bila hujung bulan total 300. Pejam mata dia nak ambil lebih keep a change. Ada jenis gitu juga para jemaah sekalian. Jadi kena tengok bagaimana jenis orang yang demikian. Tapi mestilah syaratnya dia berhutang untuk memenuhi keperluan diri, ataupun dengan kaedah penyelesaian yang segera. Kena selesai segera para jemaah sekalian. Kalau tak diselesaikan, maka dia kena pindah keluar daripada rumah. Rumah ni kena selesai segera sebab banyak hutang. Jadi dia usaha cari-cari, hutangnya ada 30,000 para jemaah sekalian. Dengan owner, dengan tuan rumah. Lama sangat tak bayar para jemaah sekalian. Awal-awal owner kata okey lah, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila kena lama ni, owner pun jadi nak minta. Bila nak minta, kalau tak bayar, kena keluar rumah. Jadi memenuhi keperluan tersebut, kalau dia tahu dia boleh pergi bahagian zakat, ataupun bahagian zakat boleh tahu, dia boleh bagikan itu kerana penyelesaian yang segera para jemaah sekalian. Baik, yang terakhir ke-7 dan ke-8. 7, 8 ni mudah faham. Ke-7 ialah fi sabilillah. Orang-orang yang membuat sesuatu urusan berkaitan dengan aktiviti berbentuk kebajikan, menggerakkan aktiviti agama, tu boleh diterima zakat. Dan yang ke-8 ialah ibnus sabil, anak-anak yang belajar para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dan dalam ibnus sabil ni pun tengoklah juga kriteria. Ada anak belajar sambung dekat luar negara tapi mak ayah dia masih mampu, maka cari lagi yang lebih memerlukan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi di sini muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pertemuan yang akan datang kita sambung lagi dalam bab dosa yang kelima ni, iaitu menahan daripada mengeluarkan zakat. Sekadar itu sahaja, yang baik datang dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.